Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Soalan saya minta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan pendirian kementerian dalam mengisytiharkan darurat iklim di negara ini dan menghadkan pemanasan global. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Amat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih nasihatnya Di-Pertua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana prihatin kepada isu perubahan iklim yang berlaku buat masa ini. Untuk makluman dari Yang Berhormat, berdasarkan pelbagai program dan inisiatif yang sedang dijalankan oleh negara, kerajaan berpandangan bahawa buat masa ini tiada keperluan untuk kita mengisytiharkan darurat iklim atau climate emergency. Namun begitu, kerajaan sentiasa memantau secara dekat segala program-program dan aktiviti-aktiviti berkaitan mitigasi untuk memastikan tiada peningkatan suhu yang ketara. Malaysia telah memberi komitmen untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca atau GHG merentas ekonomi sebanyak 45% berdasarkan KDNK pada tahun 2030 dan berdasarkan tahap pencapaian pada tahun 2005. Pengurangan intensiti ini dibuat tanpa syarat dan 10% lebih tinggi daripada sasaran sebelum ini. Selain daripada itu, Malaysia juga telah pun menyatakan aspirasi untuk mencapai pelepasan GHG sifar bersih atau net zero GHG emission dengan izin seawal-awalnya pada tahun 2050. Antara program inisiatif yang dilaksanakan ialah melaksanakan dasar carbon pricing secara berfasa untuk menyokong usaha negara bagi mengurangkan pelepasan GHG. Yang kedua, pencapaian kapasiti penjanaan tenaga boleh baru sebanyak 31% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2035 bagi grade kebangsaan dan pelan peralihan tenaga Malaysia 2021 hingga 2040. Yang tiga, inspirasi sasaran perolehan 100% kenderaan kerajaan yang bukan berdasarkan enjin pembakaran dalaman pada tahun 2030. Yang keempat, mengekalkan litupan hutan melebihi 50% selaras dengan komitmen negara semasa persidangan kemuncak bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, di mana jumlah keluasan hutan pada tahun 2018 ialah sebanyak 18,273,487 hektar, iaitu bersamaan dengan 55.3% daripada keluasan tanah negara. Yang kelima ialah program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok bermula tahun 2021 hingga 2025 di bawah RMK12 dengan peruntukan sebanyak 25 juta ringgit. Sehingga 6 Julai 2022, sebanyak 35.38 juta pokok telah berjaya ditanam di seluruh negara. Yang keenam ialah pencapaian sasaran sifar sisa yang dihantar ke tempat pelurusan sampah melalui konsep sisa kepada tenaga dan peningkatan kadar kita semula sebanyak 40% pada tahun 2025. Yang ketujuh ialah transformasi bandar di Malaysia ke arah pembangunan bandar rendah karbon di bawah pelan induk bandar rendah karbon negara. Dan yang ke-8 ialah peningkatan ketahanan kepada impak jangka masa panjang perubahan iklim melalui pembangunan pelan adaptasi kebangsaan. Bagi menyelaras dan melaksanakan agenda perubahan iklim negara pula, KASA telah mengukuh tadbir urus perubahan iklim negara melalui pembentukan Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara atau MyCAC yang dipengerusi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Keputusan-keputusan dasar berkaitan perubahan iklim seperti pematuhan komitmen perubahan iklim negara di peringkat antarabangsa juga diputuskan oleh Jemaah Menteri yang turut dipengerusi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu pelan tindakan yang telah kita buat sehingga kini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Amat. Terima kasih di atas jawapan Menteri. Saya ingin saya jangkakan kira-kira 2025 bidang kuasa di 35 buah negara telah mengisytiharkan darurat iklim yang meliputi gabungan populasi lebih 1 bilion rakyat. Jadi kita lihat di Malaysia ini menyaksikan khususnya di Malaysia berlakunya banjir yang berulang di luar jangka dan bukan sahaja berulang tetapi luar jangka. Yang saya jangkakan, apakah pendekatan beretika serta tuntas kerajaan ataupun kementerian serta status pelan adaptasi nasional yang terkait dengan perubahan iklim ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Amat. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman hingga kini lebih kurang 1,900 kerajaan tempatan daripada 34 buah negara daripada 197 negara yang berdaftar dengan UNFCCC yang telah pun mengisytiharkan darurat iklim. Berarti 34 daripada 197 negara. Dan untuk menjawab soalan adaptasi yang kita buat, sebab
sesuatu kawasan yang nak diisytiharkan declare emergency climate ini, dia mesti mematuhi beberapa perkara. Pertama sekali ialah apakah plan mitigasi perubahan iklim yang dibuat dan dianggap tidak mencukupi yang terpaksa kita isytiharkan darurat. Yang kedua, selepas kita isytihar darurat, apakah langkah-langkah drastik negara yang perlu dibuat seolah kita gagal mencapai target tadi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, buat masa ini impak perubahan iklim dialami negara yang agak ketara ialah banjir. Bagi menangani impak tersebut, Kasam melalui JPS telah pun merancang pelan jangka panjang dan jangka pendek untuk menaik taraf baik pulih sistem pengurusan banjir seluruh negara. Kaedah-kaedah dapat mempertingkatkan dan memenuhi pelaksanaan banjir secara lebih efektif. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada di bawah rangkaian ke-11, kos bagi pengurusan banjir diluluskan adalah dianggarkan sebanyak 9.6 bilion dengan jumlah peruntukan dianggarkan sebanyak 4.8 bilion. Dan kita telah pun mengangkat ARI daripada 100 tahun ke 200 tahun ARI. Itu mengambil kira tentang kesan perubahan iklim tersebut. Untuk makluman juga, Nahrim menyediakan pelaksanaan adaptasi perubahan iklim melalui penerbitan Climate Change Adaptation Framework dan ini telah pun dibentangkan dan pelaksanaan sedang berjalan. Di samping itu beberapa langkah juga sedang diambil termasuklah pelaksanaan tindakan adaptasi yang lebih menyeluruh. Kerajaan dalam proses mohon dana di bawah Green Climate Fund bagi membangunkan pelan tindakan adaptasi kebangsaan yang merangkumi jaminan air dan sumber pesisir, pertanian dan jaminan makanan, infrastruktur tenaga persekitaran dan isu perhutanan dan biodiversiti serta kesihatan awam. Ini di antara program-program yang kita rancang sebagaimana ditanya oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Pontian, silakan sebelah sini. Maaf. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri ada mengumumkan bahawa 41 PBT telah diumum sebagai bandar rendah karbon. Berapa banyakkah lagi PBT yang belum dimasukkan dalam senarai dan apa usaha-usaha ke arahnya. Disebut tadi 55% kawasan tanah di Malaysia diliputi hutan. Tetapi dalam kehendak NGO dan tuntutan darurat iklim ini perlu ada 30% hutan jadi kawasan terlindung sepenuhnya dan 30% perairan marin sebagai taman laut. Adakah dua perkara lagi itu dapat dicapai? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia bahawa di bawah kementerian kita melaksanakan program pemangkin bandar rendah karbon ataupun gerak dan kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 35 juta ringgit dalam belanjawan 2021 supaya PBT kita ni berdaftar dan dapat mengikuti program pemangkin bandar rendah karbon ini. Berhubung dengan soalan dibangkitkan, kita bukan hanya fokus kepada bandar untuk masuk institusi pengajian dan sebagainya. Dan hingga setakat ini berkuat dalam 40% penyertaan dan bakinya kita akan tingkatkan dalam pelan pembangunan kita pada tahun ini dan tahun hadapan. Kita nak pastikan semua bandar-bandar kita terlibat sama dalam program ini. Sebab itu kerajaan telah menyediakan dana. Sebelum ini kita tak ada dana. Kita baru menyediakan dana supaya PBT kita dapat terlibat sama. Dan hingga setakat ini saya telah turun beberapa PBT dan melihat sendiri program yang dibuat di peringkat PBT. Bagi menjawab isu hutan, saya menyambut baik usaha yang telah dibuat oleh KEXA untuk reserve dan kawasan-kawasan tadan air, kawasan-kawasan hijau ni yang dikawal selia dan tidak boleh diberikan kelulusan untuk penerbangan balak dan sebagainya. Saya sebut tadi ialah kawasan balak, kawasan hutan yang kekal. Tidak masuk litupan hijau yang sebenarnya meliputi lebih daripada 70% keluasan negara. Sebab semua hutan-hutan kita ni dia menyerap karbon dan kita harus menerima realiti tersebut, bukan hanya hutan yang dijaga saja. Berhubung dengan perairan marin juga termasuk dalam usaha-usaha di peringkat kementerian untuk mengawal selia dan menjaga semua taman-taman laut kita bersama dengan agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan sebagainya. Kita harapkan usaha-usaha ini insya-Allah dapat kita jaga supaya negara kita dapat kita pantau pemanasan global yang berlaku dan kita tidak menyumbang. Suka saya maklumkan untuk makluman Dewan Yang Mulia, pelepasan karbon kita sehingga setakat ini sebanyak 316.83 juta tan CO2 setara. Dan kita offset karbon kita sebanyak 240.79 juta tan. Bermakna kita ada sedikit lebihan, lebih kurang dalam 75.4 juta tan CO2
Dan inilah pelan-pelan adaptasi yang kita buat supaya 75 juta tan itu dapat kita serap dan kita sampai net zero pada tahun 2050. Terima kasih.